Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan agar Allah limpahkan keberkatan dalam kehidupan dan diluaskan rezeki dengan asbab tuan-tuan dan puan-puan berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah sentiasa menyokong, Allah sentiasa memberi keberkatan dalam kehidupan kita semua. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan lagi pengajian kita dalam kitab Halal dan Haram dalam Islam, tajuk baru yakni berkenaan dengan arak. Ya, perbincangan berkenaan bab arak ini amat luas, amat banyak, dan insya-Allah kita akan bincang sedikit saja. Insya-Allah mungkin dari segi peringkat-peringkat pengharaman arak. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak haram sekaligus, ya? Allah haramkan berperingkat-peringkat. Baik tuan-tuan, insya-Allah kita akan dapat tahu jawapannya dengan tuan-tuan kekal berada di dalam rakaman ini, di dalam video ini, insya-Allah. Lihatlah sampai habis. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bahasa Arab, perkataan arak ini disebut sebagai al-khamru. Bahasa Melayu disebut arak, A-R-A-K. Yang membawa maksud, arak ialah minuman yang memabukkan. Ya, al-khamru ataupun arak itu minuman yang memabukkan. Ia menjadi minuman yang menjadi kemegahan orang-orang fasik, kafir dan munafik. Minuman arak ini, ya, yang boleh memabukkan ini menjadi kegemaran, menjadi kemegahan, menjadi minuman pujaan orang-orang fasik, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Bagi orang Islam tidak ada megahnya. Ya. Tidak ada megah bagi orang Islam minuman arak ini. Ya. Di dunia Allah mengharamkan, tetapi di hari akhirat Allah sediakan, ya, air sungai yang berupa arak akan dinikmati oleh orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala semasa hayat hidupnya di dunia. Di dunia tuan-tuan, orang beriman, orang Islam tidak dibenarkan sama sekali untuk meminum minuman yang memabukkan. Di dalam kitab ini disebutkan bahawa arak ialah campuran yang mempunyai alkohol, etanol. Ya. Minuman yang memabukkan arak ini
ialah sejenis minuman yang dicampurkan dengan alkohol yang diproses melalui buah-buahan seperti anggur, ya, dan dalam tempoh tertentu, ya, dia menjadi minuman yang memabukkan, ya, dan memabukkan. Jadi kesannya kepada individu ke atas akal, badan, agama dan dunianya begitu besar sekali. Ya, benalah apa yang diucapkan oleh seorang penyelidik. Katanya, penyelidik ni katanya, sesungguhnya manusia itu tidak pernah ditimpa musibah yang lebih berat daripada musibah minum arak. Ya, ini maknanya musibah kesan daripada minum arak ini amatlah besar, ya, kepada akal, kepada tubuh badan, kepada agama, kepada keluarga, dan sebagainya, pada kehidupan seorang itu dan sebagainya. Jika dibuat penyelidikan secara umum tentang mereka yang berada di hospital di seluruh dunia, tentang bilangan yang ditimpa penyakit gila, ini kesan daripada arak. Ya, dia kata jika dibuat penyelidikan secara umum bagi pesakit-pesakit yang berada di hospital, ditimpa penyakit gila, penyakit yang kronik, bunuh diri atau membunuh orang lain, muflis dalam perniagaan kerana sebab minum arak. Ini kesan dia. Ya. Nescaya kita akan dapati bilangan yang menakutkan. Ini kata seorang penyelidik. Ya, kesan daripada arak ni dia kata orang yang penyakit gila. Ya, maknanya dia akan jadi gila. Penyakit yang kronik. Ya, penyakit kronik ini tuan-tuan macam-macam lah. Jantung, ya, dan sebagainya. Bunuh diri. Dan kita lihat di negara kita, kes bunuh diri ramai. Ya, disebabkan arak. Atau membunuh orang lain pun ramai juga. Ya. Dia memandu kereta dalam keadaan dia mabuk, kemudian dia langgar orang lain. Ya. Ini dikatakan bunuh diri. Muflis dalam perniagaan. Kerana sebab minum arak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman jahiliah, bangsa Arab suka meminum arak dan menetapkan diri atas minuman keras itu. Ni orang Arab sebelum datangnya Islam. Dia menetapkan diri dia. Maknanya dia mewajibkan diri dia atas minuman keras itu. Maknanya boleh dikatakan setiap orang ada pada dia simpanan minuman keras. Ini al-khamru itu. Minuman yang memabukkan yang dihasilkan daripada anggur, bali dan sebagainya. Sehingga ternyata bekasnya pada bahasa mereka sendiri yang menamakan minuman keras itu dengan beratus-ratus nama. Jadi kesusasteraan Arab ni, ya, meletakkan nama, ya, arak ini dengan beratus-ratus nama. Sebagaimana yang kita ketahui, ya, saya lah tuan-tuan, hanya berapa aja yang saya dapat catat di sini. Yang pertama namanya khamar. Khamar ni ialah arak tadilah. Yang kedua rum. Yang ketiga samsu. Yang keempat skos. Yang kelima wine. Yang keenam whisky, kasbet dan sebagainya. Itu yang kita tahu. Rupanya nama dia ni, ya, nama arak ini beratus-ratus nama. Dan mereka orang Arab jahiliah ni menyanjungi, ya, siapa yang punya arak yang paling banyak, maka itulah orang yang
orang yang hebat. Siapa yang boleh minum arak banyak, dia orang yang disanjungi, orang yang hebat. Bahkan disifatkan dengan pelbagai sifat dalam syair, madah, gelas mereka, majlis-majlis mereka dan jenisnya sekali. Jadi kalau ada majlis kerajaan, pakak-pakak bawa arak masing-masing untuk dinikmati. Lepas tu mereka mabuklah. Ini pada zaman jahiliah. Sama juga perbuatan orang yang bukan beriman, orang yang fasik, tuan-tuan. Bahkan mereka menjadi meletakkan arak ni sebagai kemegahan kepada mereka. Kita lihat di dalam apabila sesuatu perlumbaan, sebagai contoh perlumbaan besar-besar, perlumbaan kereta, perlumbaan motosikal yang bertaraf dunia, apabila nak dinobatkan pemenang itu, maka diambilnya arak di kanan dan kiri, digoncang dan disemburkan dengan semburan arak. Jadilah menjadi kemegahan. Kemegahan kepada siapa? Kepada orang fasik, orang-orang yang kafir, dan bukan kemegahan kepada kita orang Islam. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila Islam datang, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas, pada peringkat awalnya ke atas masyarakat Quraisy di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperkenalkan kepada kaum Arab jahiliah dengan prinsip hidup dan pengajaran yang bijaksana. Nabi sebarkan Islam, Nabi sampaikan dakwah pada peringkat awalnya kepada orang Quraisy, dan jelaskan pengharaman arak itu. Kenapa? Kerana mereka ini mewajibkan arak itu ke atas diri mereka. Mewajibkan arak ke atas diri mereka. Maka peringkat awalnya Nabi jelaskan melalui ayat Al-Quran Al-Karim, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Apabila orang jahiliah bertanya kepada Wahai Muhammad tentang arak dan judi ini, lalu katakanlah kepada mereka, sesungguhnya arak dan judi itu pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi kamu. Ini peringkat awal, tuan-tuan. Nabi tidak larang terus. Peringkat awal Nabi kata, sungguh arak, judi ini ialah dosa besar dan sedikit saja manfaat bagi kamu, bagi manusia. Sedikit sangat. Tetapi dosa keduanya lebih besar. Manfaatnya sedikit, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Jadi pada ketika ini, pada ketika Nabi sebutkan melalui ayat ini, arak masih lagi boleh diminum. Arak masih lagi boleh diminum. Sebab apa? Sebab keburukannya lebih banyak daripada kebaikan dia. Jadi arak pada ketika itu boleh minum lagi. Yang keduanya, kita lihat lagi peringkat. Yang keduanya,
Okey, baik. Sebelum masuk peringkat keduanya, tuan-tuan, keburukannya, ya, manusia yang minum arak akan mabuk. Ini keburukan dia. Keburukannya banyaklah, ya. Antara keburukan itu manusia yang minum arak akan mabuk. Jadi orang Arab jahiliah ni, apabila dia buat sesuatu majlis, ya, dia minum arak sehingga mabuklah, ya. Sehingga mabuk. Kita lihat bagaimana orang minum arak hari ni dia mabuk. Bagaimana keadaan mabuk, ya. Saya lihat satu video di dalam YouTube berkenaan dengan anggota polis di suatu negara itu yang mabuk sedang ia bertugas. Jadi macam mana dia bertugas sedangkan dia mabuk sedangkan dia dalam keadaan dia bertugas. Macam mana, tuan-tuan, ya? Dalam tandas pun dia boleh tidur, tempat buang air kencing tu dia boleh tidur di situ. Kemudian dia tidur di atas jalan raya dengan sedang berpakai uniform dan sebagainya. Maknanya banyaklah kesan-kesan buruk, ya, yang terdapat pada orang yang mabuk ini. Kesannya daripada mabuk itu. Yang kedua, kurang pertimbangan akal. Dia boleh melakukan perkara yang tidak akan sanggup mereka lakukannya ketika dia waras, ya. Ketika dia mabuk, dia lakukan apa saja. Dia boleh buka pakaian dia di tengah-tengah orang ramai. Sebab apa? Sebab dia hilang waras akal, hilang kewarasan akal. Jadi dia tidak ada malu dah. Ini ya, maknanya orang mabuk ini ialah orang yang maruah dirinya telah hilang. Kewarasan akal dia telah tiada. Sebab itu disebutkan kurang pertimbangan akal. Dia akan melakukan perkara yang dia tidak sanggup melakukannya ketika dia waras. Manakala kebaikannya, ada baik dia di sini disebutkan, iaitu sedikit saja dapat memanaskan badan orang yang meminumnya ketika dalam suasana sejuk. Itu saja, tuan-tuan. Dapat manaskan badan. Itu saja. Ini peringkat yang pertama. Manakala peringkat yang kedua, pengharaman ketika hampir masuk waktu solat. Ya. Pengharaman ketika hampir masuk waktu solat. Maksudnya ketika nak masuk waktu solat, sebelum masuk waktu solat, tidak boleh meminum arak. Sebab apa? Sebab minum arak tadi, ya, manusia akan hilang pertimbangan akal. Jadi Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah wa antum sukara. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampir sembahyang sedangkan kamu mabuk. Jangan kamu dirikan sembahyang sedangkan kamu mabuk. Maka pada ketika ini, tuan-tuan, pengharaman arak itu tidak dibenarkan ketika nak sembahyang. Lepas sembahyang, dibenarkan lagi. Nak masuk sembahyang pula, tak boleh. Maknanya, apabila nak sembahyang, sembahyang ni, tuan-tuan, kalau kita lihat sembahyang zuhur, ya, sebelum sembahyang zuhur tidak boleh nak minum arak, ya. Sebab apa? Sekejap lagi kamu akan sembahyang. Selepas zuhur sembahyang asar, tak boleh kamu nak minum arak. Sedangkan kamu nak sembahyang asar. Jadi inilah pengharaman arak peringkat yang kedua. Ketika nak sembahyang tidak boleh kamu mabuk, ya, tidak boleh kamu minum arak. Manakala peringkat yang ketiga, tuan-tuan, ini pengharaman secara totally, ya. Pengharaman secara totally ini Allah sebutkan dalam surah
Al-Maidah ayat 90 hingga 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillah wa 'anis salah fahal antum muntahun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang anak panah adalah kotor, keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu, mahukah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu, atau kamu masih berdegil? Ini peringkat yang ketiga, pengharaman arak secara totally. Bukan sahaja arak, tuan-tuan, judi, bertunung nasib, menyembah berhala dan sebagainya juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala. Pada kedua ayat ini, ayat Al-Maidah 90 dan 91 ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan arak dan judi secara muktamad. Allah SWT menegaskan pengharaman arak dan judi secara muktamad. Tidak boleh dah. Tidak dibenarkan lagi dah kepada orang Arab untuk meminumnya. Kalau sebelum ini boleh lagi, boleh lagi sebelum solat, boleh lagi minum. Tapi pengharaman yang ketiga ini adalah pengharaman yang muktamad dan tanpa tolak ansur. Tak boleh nak berdolak dalih lagi. Di samping menyebut keduanya dengan menyembah berhala dan patung-patung serta memiliki nasib yang disebutkannya sebagai najis dan perbuatan kotor. Bukan sahaja pengharaman arak, bahkan pengharaman judi, penyembahan berhala, menilik nasib, semuanya itu adalah ditegah dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kotor. Rijsun, perkataan rijsun ini tidak dimutlakkan dalam Al-Quranul Karim kecuali terhadap barangan yang sangat jijik dan kotor. Maknanya kalimah rijsun ini Allah gunakan kepada perkataan yang sangat keji, yang sangat kotor. Keduanya adalah perbuatan daripada syaitan. Maknanya suatu perbuatan yang Allah sangat murka. Perbuatan yang Allah sangat murka. Bukan kalau najis ini sebut najisun, najis, ini rijisun, ini satu perkataan yang khusus kepada perkara yang Allah Subhanahu wa taala sangat murka dan sangat jijik dan sangat kotor. Apa dia, tuan-tuan? Minum arak, berjudi, penyembahan berhala, tenung nasib. Ini rijsun, perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala amat keji perbuatan tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab umumnya perbuatan syaitan itu tiada lain dari perbuatan keji dan mungkar. Kerana itulah disuruh supaya meninggalkan kedua-duanya. Syaitan ni, tuan-tuan, kerja dia tidak ada kerja yang baik. Kerjanya menggalakkan manusia, menyuruh manusia melakukan perkara keji, melakukan perkara mungkar.
ya, dan menggalakkan kita supaya melupakan hukum hakam, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tuan kita disebutkan, ya, disuruh kita meninggalkan, ya, kedua-duanya itu. Maknanya disuruh kita meninggalkan benda yang sangat kotor dan jijik itu. Disuruh, ya. Serta menjadikan peninggalan itu sebagai suatu jalan kepada kemenangan. Maknanya kalaulah kita tinggal benda yang kotor, kita tidak ikut perbuatan keji dan mungkar yang digalakkan oleh syaitan ini, kemenangan kepada kita daripada gangguan syaitan. Ya, kita akan menang, tuan-tuan. Kita akan berjaya daripada hasutan gangguan syaitan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini juga menyebutkan kepada kita tentang bahaya sosial yang menimpa orang-orang yang melakukan larangan tersebut. Ya, bagi orang-orang yang mengambil minuman keras, ya, mengambil arak, kemudian berjudi, ya, bertenun nasib ini dan sebagainya, dia akan terlibat dalam kerancah bahaya sosial, ya, yang akan menimpa kepada orang-orang yang melakukan perkara tersebut. Ya, apabila dia minum arak, ya, bahaya sosial sedang menunggu dia. Apabila dia berjudi, bahaya sosial sedang menunggu dia. Apabila dia bertenun nasib, bahaya sosial sedang menunggu dia. Apa itu, tuan-tuan? Ya, berlakulah perbalahan, putus hubungan kekeluargaan, rasa permusuhan, rasa kebencian, di samping bahaya-bahaya kerohanian seperti terhalangnya dari mengerjakan kewajipan agama. Dah minum arak, tuan-tuan, hati gelap. Ya, hati gelap. Ya. Ini dikatakan rasa permusuhan, rasa kebencian, ya, bergaduh sama sendiri, ya, putus hubungan kekeluargaan suami isteri dan sebagainya disebabkan perkara-perkara yang Allah keji ini. Ya. Di samping terhalang diri dia daripada mengerjakan kewajipan agama, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sembahyang. Jadi ini apabila dah hati kotor, tuan-tuan, susah nak bersihkan hati itu kecuali dengan dia bertaubat nasuhah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah dia akan bersih kembali. Akhir sekali ayat tersebut, ya, memerintahkan manusia supaya berhenti daripada melakukan keduanya dengan ibarat yang sangat berkesan dalam diri dengan katanya, tidakkah kamu mahu berhenti? Ya, Allah tanya balik kita. Ya, Allah tanya balik, ya, pada orang-orang yang melakukan perkara kotor tadi. Minum arak, main judi, betul nasib, menyembah berhala ini, bilakah kamu nak berhenti? Kata Allah. Bilakah kamu nak berhenti? Tidakkah kamu mahu berhenti? Maksudnya bila lagi? Bila lagi nak berhenti? Daripada melakukan perkara keji dan mungkar ini. Maka jawapan orang beriman terhadap seruan yang sungguh melekat, membekas di dalam hati itu dengan ucapan, kami sudah berhenti, wahai Allah. Kami sudah berhenti, wahai Tuhan kami. Jadi kita ni orang yang beriman, ya, jawablah, ya. Kita tidak mengambil, kita tidak melakukan perkara-perkara keji, wahai Allah. Kalau dah yang pernah melakukan dan bertaubat kepada Allah, maka jawablah, kami telah berhenti, wahai Allah. Ya.
Maka berlakulah pelbagai perkara yang menakjubkan setelah turunnya ayat-ayat ini. Ya. Apa menakjubkan tuan-tuan? Ya. Setelah sahabat-sahabat Rasulullah SAW mendengar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan surah ayat 90 dan 91 surah Al-Maidah ini, ya, sampai kepada para sahabat, ya, sedangkan mereka pada ketika itu, ya, arak boleh diminum lagi. Apabila sampai berita ini kepada mereka, maka mereka terus berhenti daripada meminum arak dan membuang sisa arak yang masih berada dalam gelas yang ke tanah. Maknanya mana-mana arak yang ada dalam simpanan di rumah masing-masing dicurahkan, dibuangkan, dan jangan ada rasa kasih, rasa sayang kepada arak tersebut. Dalam satu kisah, ya, apabila sahabat-sahabat ini telah menerima berita daripada Rasulullah SAW yang menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan arak, judi, nasi dan sebagainya, maka mereka kata, tak bolehkah Rasulullah, arak ini aku hadiahkan, aku beri kepada sahabat aku orang bukan Islam. Maka Nabi kata, arak tidak boleh dijadikan sebagai hadiah. Lalu mereka terus mencurahkan arak di tanah, ya, terus dibuang. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan dari negara-negara di dunia ini sebenarnya telah mengakui bahawa arak itu sangat bahaya kepada individu, keluarga dan masyarakat. Ada yang cuba untuk mengharamkan arak dengan pelaksanaan undang-undang dan kekuasaan seperti Amerika Syarikat. Namun mereka gagal, ya. Sebab apa gagal? Sebab dia tidak kait dengan Islam. Apabila tidak kait dengan Islam, dia akan gagal, tuan-tuan. Ya. Sedangkan Islam sahajalah yang telah berjaya memerangi arak dan judi itu serta menghapuskan bahayanya. Ya. Maksud Islam ni ialah patuh kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan tidak mengambil walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit tidak boleh, tuan-tuan, ya, tidak boleh nak ambil. Seperti mana yang disebutkan oleh orang Kristian, ya, yang menyebutkan bahawa ketua-ketua gereja telah berselisih pendapat mengenai hukum arak di dalam agama mereka, ya, tetapi akhirnya mereka berpegang pendapat yang terdapat dalam Injil yang mengatakan bahawa sedikit dari arak itu baik untuk perut. Ada yang mengatakan, ya, dalam kitab Injil dia kata sedikit dari arak itu baik untuk perut, ya. Mana dalam Al-Quran pun tadi dia kata kul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Manfaat kepada manusia itu sedikit saja. Ya. Kalau memang benarlah ada nas yang mengatakan arak yang sedikit itu bagus untuk perut, tuan kita ni soal balik. Kalaulah benar dia kata arak itu sedikit bagus untuk perut, maka sepatutnya mencegah sedikit itu menjadi wajib. Ya, arak ni dah haram, tuan-tuan. Baik untuk perut pula. Ya, kalaulah benar katanya, cegah yang sedikit ini menjadi wajib. Kerana apabila sudah merasai kelazatan dengan arak yang sedikit akan menarik kepada yang lebih banyak. Mula-mula minum sedikit dulu. Kemudian dah rasa kelazatannya, maka lebih daripada sedikit dia ambilnya. Ya, lebih daripada sedikit. Mula-mula minum sedikit segelas. Rasa tak cukup. Apabila dihasut oleh iblis yang menyatakan bahawa lazat minuman ini, maka bukan segelas lagi,
Daripada 2 gelas bertambah kepada 3 gelas, bertambah kepada 1 botol dan seterusnya. Maka menjadilah dia kaki arak yang ketagih. Tetapi apabila dilihat kedudukan Islam mengenai arak ini, maka didapati dengan jelas dan tegas tentang pengharamannya. Ma akthara qaliluhu, ma akthara kathirun fa qaliluhu haramun. Yang sedikit itu pun haram, apatah lagi banyak, ya. Nabi sebutkan, apa yang sedikit itu pun dah haram, apatah lagi banyak, ya. Ni baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, ya, kita akan sebut lagi dalam bab yang akan datang. Setiap yang mabukkan tetap dinamakan arak, insya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulannya, dalam permulaan bab perbincangan berkenaan arak ini, tuan-tuan, suatu minuman kebanggaan kepada orang-orang bukan Islam, ya. Orang bukan Islam pun bukan semua suka arak, tuan-tuan, ya. Kebanggaan kepada orang fasik, kebanggaan kepada orang kafir, dan juga kebanggaan kepada orang munafik. Jadi kita orang Islam ni jangan duk rasa banggalah, tuan-tuan, ya, dengan arak ini, ya. Allah Subhanahu taala mengharamkan kepada kita secara totally daripada kita mengambil benda-benda yang memabukkan, dimasukkan ke dalam jiwa kita, kerana dia akan mendatangkan kesan yang besar, kesan sosial, kesan rohani, ya. Kesan sosial, akan berlaku pergaduhan, benci-membenci, permusuhan, pembunuhan dan sebagainya. Manakala kesan rohani, kita akan jauh daripada mendapat rahmat Allah, kita akan jauh daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak penyakit-penyakit yang dihadapi oleh pesakit-pesakit yang berada di hospital adalah disebabkan oleh pengambilan puncanya daripada arak, ya. Kesannya amat besar, tuan-tuan, ya. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, peringkat pengharaman arak ini ada 3. Yang pertama, Nabi sebutkan, Nabi kata manfaatnya, dosanya lagi besar, manfaatnya adalah sedikit. Yang kedua, ketika nak solat jangan minum arak. Dan pengharaman totally, yang keempat ini, Allah Subhanahu taala haramkan secara totally. Dan apabila ayat ini dengar oleh orang Islam, maka yang mana ada simpan arak, dicurahkan semua arak-arak itu, dan mereka akur akan perintah Allah dan juga perintah Rasulnya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, moga-moga pelajaran ini menjadi ilmu yang berguna kepada kita. Dan saya mengajak tuan-tuan, mohon kepada tuan-tuan supaya sebarkanlah, sampaikanlah ilmu ini yang baik ini kepada rakan-rakan kita. Semoga, saya doakan tuan-tuan, semoga kita sentiasa diberi kesihatan dan diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang baik ianya mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah. Yang lemah adalah kejahilan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.